Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, hari yang kedua bulan Ramadan, kita sambung kembali tadarus dan tadabbur khas Suratul Baqarah, yang mana kita akan bacakan lagi 10 ayat. Sambung daripada semalam yang dah selesai kita tadarus dan tadabbur pada ayat pertama sehingga yang ke-10. Dan pada hari ini kita akan sambung ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. InsyaAllah sekitar lebih kurang kita punya pengisian petang ini yang kita buat secara harian 30 minit atau 45 minit. Hari ini mungkin tak lama lah, kerana kita pun dah lajak. Tadi ada pengisian bersama dengan di dalam page Dewan Ulama PAS Pusat tadi. Baik, boleh ambil Al-Quranil Karim, mushaf, ataupun buka aplikasi Al-Quran yang telah dimuat turun di telefon pintar masing-masing. Kita akan mulakan dengan membaca 10 ayat lagi, kemudian terjemahan dan pergi kepada pengajaran. Di samping itu, minta sama-sama yang lain mungkin boleh tolong sebarkan, tularkan, hebahkan pautan secara langsung ini ke seluruh kumpulan-kumpulan media sosial yang kita berada di dalamnya, untuk kita lebih meluaskan lagi jaringan sosial media ini bagi manfaat kita bersama yang lebih banyak. Baik, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Baik. Ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20 surah Al-Baqarah. Jadi dari sudut tajwidnya, di sini kita boleh lihatlah beberapa perkara yang mana ini kita nak sentuh tentang mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Semalam kita sentuh berkenaan dengan qalqalah. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran Al-Karim, di sana antara hukum mad yang panjang dinamakan mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Kedua-duanya lebih kurang sama, di mana sama ada selepas huruf huruf mad yang panjang itu bertemu dengan hamzah. Apabila ada huruf alif, huruf mad tu selepasnya ada hamzah. Kalau di dalam satu kalimah, contoh pada ayat yang ke-16, ulaika, kan lam, lepas tu ada hamzah kecil itu, ada baris panjang dan ada hamzah selepas daripada itu dalam satu kalimah. Maka bila satu kalimah dinamakan mad wajib muttasil. Dinamakan muttasil kerana muttasil tu adalah sambung. Kalau dua kalimah, sebagaimana pada ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 itu, ala innahum, ala satu kalimah, satu kalimah, la satu kalimah, innahum satu kalimah, inna satu kalimah. Jadi dia berasingan kalimah lah. Maka dinamakan mad jaiz munfasil. Munfasil itu adalah yang terpisah. Maka hukumnya panjang, 6 harakat. Jadi ada tanda yang mana dalam mushaf Resap Osman ini mudah. Ada tanda yang macam panjang tu, maka diberikan perhatian panjang. Cuma mad jaiz ni dia ada beberapa wajah bacaan dia. Dia 2, 4, 5. Tapi kalau mad wajib 6 lah. Di situ ada perbezaan dari sudut wajah bacaan qiraat dia. Tapi yang kebiasaannya kita ni daripada qiraat tok guru kita Hafs an Asim, maka kita baca panjang kebiasaannya. Baik. Jadi kita tengok dia punya terjemahan dia bermula pada ayat yang ke-11. Di mana terjemahan dia, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi, mereka menjawab, yakni siapa mereka tu? Golongan munafik. Kita sambung pada ayat yang sebelum ni. Pada ayat sebelum ni, ayat ke-8, 9, 10 tu cerita hal perangai orang munafik. Jadi orang munafik menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan sahaja. Kami tak buat kerosakan, tetapi kami buat benda-benda baik. Dan seterusnya, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerosakan tapi mereka tak sedar. Allah Ta'ala menempelak mereka dan mendedahkan. Mereka lah sebenarnya buat kerosakan tapi mereka tak sedar mereka itu buat kerosakan. Mereka rasa mereka buat kebaikan. Seterusnya, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ingatlah sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh tetapi mereka tak tahu. Seterusnya ayat 14, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, tapi dalam keadaan kepura-puraan. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yakni pemimpin-pemimpin munafik mereka, dan mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami ini sebenarnya tak beriman pun sama macam kamu. Kami hanyalah olok-olok mempermainkan orang beriman saja dengan berpura-pura beriman. Ayat yang ke-15, Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatan mereka. Ayat yang ke-16, mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidak beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ayat yang ke-17, perumpamaan mereka, yakni orang munafik, adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak dapat melihat. Ini perumpamaan dia. Mereka menyalakan api. Maksudnya apa? Dalam keadaan nak olok-olok beriman, mengaku Islam. Kemudian Allah Ta'ala padam. Maksudnya apa? Allah tak terima olok-olokkan. Mereka terus berada dalam kesesatan. Sebab mereka sendiri hanyalah berpura-pura. Ayat yang ke-18, Allah umpamakan mereka itu, orang munafik adalah mereka tuli, bisu dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.
Ayat yang ke-19. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita. Guruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya kerana mendengar suara petir sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hukuman tersebut, Allah Ta'ala biarkan kesesatan ini bukan sekadar orang-orang munafik yang berpura-pura, tetapi juga kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang tidak mahu menerima kebenaran. Dan ayat yang ke-20 yang terakhir, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah mengkehendaki, nescaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka itulah 10 ayat untuk Ramadan hari yang kedua ini. Kita sambung ayat yang 11 hingga yang ke-20 ini. Masih lagi sebenarnya menceritakan berkenaan dengan sifat dan perihal orang munafik. Sebagaimana yang kita maklumkan, ayat pertama sampai ayat yang kelima berkenaan dengan kisah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan pada ayat yang ke-6 dan ke-7, Allah Ta'ala menerangkan perihal orang kafir dan hukuman ke atas mereka yang dikenakan azab yang sangat besar. Dan ayat yang ke-8, 9, 10 semalam serta yang sambungan hari ini 11 sampai 20, yakni 8 sampai 20 adalah perihal berkenaan dengan kalangan orang munafik. Yang mana mereka ini berpura-pura dalam keadaan beriman, berpura-pura membuat kebaikan walhal hakikat mereka melakukan kerosakan. Mereka berpura-pura atau bermuka-muka bila berhadapan dengan orang yang beriman, namun apabila mereka kembali kepada kamp mereka, kumpulan mereka, berjumpa dengan pemimpin mereka, maka hakikatnya mereka itu tetap bersama dengan pemimpin mereka yang sesat. Sebab itu di antara pengajaran yang boleh kita ambil pada hari ini adalah khusus berkenaan dengan sifat munafik yang mesti kita jauhi. Yang mana kalau diperhatikan antara hikmah ataupun pengajaran dia, orang munafik ini adalah lebih bahaya daripada orang kafir. Kerana apa? Kerana orang kafir jelas dilihat kekufuran mereka, mereka tidak bersama kita secara zahir. Jadi kita senang dalam kita nak mengelak ataupun berwaspada dengan mereka. Adapun orang yang munafik, mereka ni bersama-sama di dalam masyarakat Islam, berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam, di apa jua suasananya, maka susah untuk kita nak kenal pasti, maka susah untuk kita nak mengelakkan daripada tipu helah ataupun perangkap mereka. Dan di antara hikmahnya itu kita boleh lihat bagaimana Allah hanya menerangkan 2 ayat sahaja berkenaan dengan orang kafir. Adapun berkenaan dengan orang munafik, Allah terang sehingga 12 ataupun 13 ayat, daripada ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20. Begitu panjangnya, banyaknya, sebagai menunjukkan penekanan dan keseriusan tentang bahayanya kalangan orang munafik. Bahkan di dalam surah Al-Munafiqun terdapat 11 ayat yang lebih banyak daripada surah Al-Kafirun yang mengandungi 6 ayat. Ini secara hikmahnya kedua-duanya bahaya yang mesti kita hindar, tetapi dalam masa yang sama hikmah yang disebutkan dari sudut bilangan atau panjangnya itu pada hikmahnya saja adalah menunjukkan betapa bahayanya kalangan munafikin tersebut. Sebab itu kita boleh lihat bagaimana sebelum daripada datangnya Ramadan kita akan melalui bulan Sya'ban. Dan dalam bulan Sya'ban ada satu peristiwa yang selalu saya ulang dalam banyak kali tazkirah atau kuliah bila masuk bulan Sya'ban, iaitulah peristiwa hadithul ifki, fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga gempa masyarakat Madinah. Ekoran 20 hari lebih atau sebulan lah mudah ceritanya, wahyu Allah tak turun. Fitnah yang dilemparkan oleh orang munafikin, iaitulah Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafikin, ketua munafik. Sehingga berlakulah gempa masyarakat Madinah. Kerana apa jadi gempa? Kerana sebab berita itu datang daripada kalangan masyarakat di Madinah itu sendiri. Bukan datang daripada berita Mekah musuh tradisi. Bukan datang daripada musuh antarabangsa Rom ataupun Farsi, tapi datang dalam masyarakat Islam di Madinah, menyebabkan kesukaran dalam nak menapis. Akhir sekali berlakulah
perbalahan di antara Aus dan Khazraj. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertekan dengan berita-berita yang melibatkan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dahsyatnya peranan orang-orang munafik dalam memecah belahkan kesatuan umat Islam tersebut. Dan orang munafik ini dia sanggup buat apa sahaja. Demi apa? Demi nak menunjukkan kepura-puraan Islam. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka ni tertolak dalam peperangan Tabuk, mereka ni dikenakan tindakan yang tegas. Maka mereka nak tawan balik hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka buat masjid. Buat masjid, bukan buat rumah ni. Buat masjid ni kira baiklah. Kerana siapa yang buat masjid dengan niat yang betul, dengan sumbangan dan kerja yang betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah atau kama qala. Siapa yang membina masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bina bagi orang tersebut mahligai untuknya di dalam syurga. Besar pahala ni bina masjid ni. Tak mampu nak bina sebuah masjid sendirian dengan kekuatan kewangan yang ada, kita bantu sebahagian. Masjid yang dah sedia ada dari sudut fizikal bangunan dia, kita bantu pula dari sudut pengimarahan dia. Maka apa sahaja kelakuan yang melibatkan masjid ni adalah benda yang baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut, kalau kamu dalam satu hadis yang bermaksud kalau kamu melihat seseorang itu ulang-alik ke masjid, maka pandanglah dengan pandangan orang tadi itu beriman. Maka wajib kita berbaik sangka kepada orang yang ulang-alik ke masjid, melainkan ada bukti yang menunjukkan dia itu perangai yang di sebalik itu. Kalau tak ada bukti, wajib kita memandang ia dengan pandangan ia itu orang beriman, orang baik, kerana melibatkan masjid. Tapi jahat tak jahat munafik ini, mereka sanggup buat apa saja dalam kepura-puraan mereka itu. Mereka bina masjid. Dan Allah Ta'ala mendedahkan pembinaan masjid mereka itu bukanlah asas taqwa, tapi adalah asas untuk memberikan kemudaratan. Ini ada disebutkan dalam surah At-Taubah. Nanti mungkin akan datang selepas habis surah Al-Baqarah, kita cari masa kita tadarus dan tadabbur surah At-Taubah pula. Surah At-Taubah ni surah banyak perihal dalam keadaan perang. Sebab itu surah ini tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tak dimulai dengan basmalah. Memang sepanjang surah tu cerita bab perang. Di antaranya perang Tabuk yang terkandung di dalam surah tersebut. Allah Ta'ala firman, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Mereka orang munafik membina masjid, menjadikan ia sebagai tempat untuk mendatangkan kemudaratan, dan mereka tempat untuk himpunan kekufuran, untuk ingkar kepada ajaran Islam, dan juga tempat dalam merancang bagi nak memecah belahkan kesatuan umat Islam dan menjadi pusat untuk memerangi Allah dan Rasul. Mereka orang munafik bersumpah, sanggup bersumpah, mereka membina masjid tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanyalah untuk kebaikan, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan saksi mereka itu adalah berdusta. Sebab itu bahaya. Kerana kita susah nak cam. Kadang-kadang rupanya daripada orang yang selalu berdampingan dengan kita, orang yang selalu bersebelahan dengan kita. Jadi ini bahaya. Sebab itu serangan daripada munafik adalah lebih bahaya kerana dia bersifat dalaman dan sekitar dalam kehidupan umat Islam berbanding dengan orang kafir yang jelas. Yang kita tahu dia ini bukan Islam, maka kita akan lebih mudah berwaspada. Justru bagaimana untuk nak mengelakkan kita menjadi munafik dan juga kita ni termasuk perangkap munafik. Yang pertama sekali, kita kena mengukuhkan keimanan kita dengan terus kita mendalami ilmu agama Allah dan kita mempersiapkan diri kita dengan akhlak Islam yang baik. Kerana orang munafik akhlak dia tak baik dan mereka tak berakin dengan janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya adalah kita mesti dalam keadaan senantiasa mentarbiah diri kita, bersedia ditarbiah. Kerana apa? Kerana bila tarbiah ni maksudnya kita nak memperelokkan hati kita dan diri kita. Orang munafik dia tak suka ditarbiah. Kerana apa? Kerana mereka
tidak suka berjihad. Mereka kalau berperang, ikut perang pun mereka duduk di barisan yang belakang sekali dalam keadaan seronok duduk belakang. Seronok sebab apa? Kalaulah berlaku peperangan secara mengejut, mereka sempat melarikan diri. Kalau yang bertempur, mereka bertempur lewat sikit. Sebab itu Allah Ta'ala mendedahkan sifat orang munafik. Bila mereka ikut pergi perang, mereka ni gembira dalam keadaan duduk di belakang ataupun jalannya lambat. Farihal mukhallafuna bimaq'adahum khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalim wa anfusim. Orang-orang yang tertinggal di belakang, yakni kalangan munafik, mereka gembira. Kedudukan mereka jauh di belakang Nabi SAW dalam keluar untuk pergi berjihad. Kerana hakikatnya wakarihu, mereka benci ayyujahidu bi amwalim wa anfusim. Mereka benci sebenarnya untuk berjihad dengan harta benda dan juga diri mereka. Sebab itu kena senantiasa ditarbiyah. Dan kita bersedia untuk ditarbiyah. Dan yang ketiganya apa? Kena doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai doa ada lafaz-lafaz yang dibacakan oleh Nabi, ataupun paling tidak kita doa dengan lafaz kita sendiri. Ya Allah, jauhkan aku daripada sifat munafik. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq. Ya Allah, jauhkanlah aku, lindungilah aku daripada sifat kemunafikan. Jadi 3 perkara ni, menambah ilmu untuk keyakinan dan kita mempersiapkan diri dengan akhlak. Yang kedua, kita senantiasa dan bersedia untuk ditarbiyah. Dan yang ketiganya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang munafik ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 11, 12, 13, 14, 15 tu. Mereka adalah orang yang cuba menunjukkan dari sudut zahir mereka ni seakan-akan orang Islam. Dan kita pun dah sebut semalam, munafik ni terbahagi kepada 2. Boleh rujuk dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Munafik akidi ini memang orang kafir yang berpura-pura Islam, masuk neraka selama-lamanya dan berada di tempat paling bawah sekali. Yang kedua, munafik amali, orang Islam tapi kelakuannya tidak menggambarkan orang Islam kerana banyak maksiat yang dilakukan. Jadi ini antara perkara yang kita sebutkan berhati-hati. Berhati-hati. Orang munafik ni akan senantiasa, mereka semayang sebagaimana orang mukmin semayang, tapi yang membezakan semayang mereka dengan orang mukmin semayang dalam keadaan khusyuk. Adapun orang munafik semayang dalam keadaan bermalas-malasan dan nak menunjuk-nunjuk kepada manusia yang mana nak bagi tahu mereka ni semayang. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha katsira. Orang munafik bila mereka hendak mendirikan solat, mereka mendirikan solat tapi dalam keadaan malas. Yura'una an-nas, mereka nak tunjuk mereka pun semayang. Wala yadhkurunallaha katsira, tapi mereka tak ingat Allah pun, tak ingat banyak pun, main-main banyak. Sebab itu di antara bagaimana kita nak ditarbiyah mendapat ataupun dijauhi daripada sifat munafik, antara amalan yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis, siapa yang solat 5 waktunya mendapat 40 kali takbiratul ihram yang pertama, maka fadilat dia dijauhi daripada sifat munafik. Kerana apa? Kerana siapa yang dapat takbiratul ihram yang pertama ini adalah orang tu mesti datang awal di tempat yang mengadakan solat berjemaah. Kalau dulu sebelum berada ni masjid, surau kan. Nanti kalau kita dah kembali kepada rutin harian, selepas PKP ni, bila dah boleh semayang orang lelaki semayang fardunya di masjid atau di surau-surau, maka dapatkan 40 kali takbiratul ihram tersebut, maka fadilat dia kita dijauhi daripada sifat munafik. Kerana apa? Orang munafik tadi tu qamu kusala, mereka semayang dalam keadaan malas. Yang keduanya, antara amalan yang disebutkan yang untuk kita menjauhi sifat munafik atau membezakan kita daripada sifat munafik ini adalah kita menjaga solat isyak secara berjemaah. Begitu jugalah solat subuh secara berjemaah. Malahan ganjaran bagi orang yang menjaga solat isyak dan subuh berjemaah ni luar biasa. Kerana orang munafik dia tak minat solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Kerana apa? Kerana isyak dah malam, maka mengantuk, bermalas-malasan.
Nak tidur ada urusan yang lain, nak berhibur di tengah malam. Dan juga waktu subuh di awal pagi, dalam keadaan sedap lagi lena tidur, maka malas nak bangkit awal. Jadi ganjaran yang diberikan oleh Nabi SAW yang disebutkan oleh baginda SAW adalah siapa yang menjaga, dan yang bermaksud siapa yang menjaga solat isyak secara berjamaah, maka seumpama dia telah mendirikan ibadah malam separuh malam. Itu ganjaran dia. Dan siapa yang menjaga pula, dia jaga solat isyak berjemaah, dia jaga pula solat subuh secara berjamaah, maka seumpama ganjaran dia menghidupkan atau mendirikan ibadah malam sepanjang malam. Kita tak mampu nak ibadah sepanjang malam ni sebab kita tidur juga. Ni boleh sepanjang malam. Apatah lagi kita dah jaga solat isyak berjemaah, solat subuh berjemaah, dalam masa sama kita pun masih lagi buat ibadah malam qiyamul lail tahajudnya. Macam sekarang ni kita berada bulan Ramadan, di samping kita bangkit dalam nak menyediakan hidangan untuk sahur, kita kena peruntukkan juga masa untuk kita dapat solat malam, paling-paling minima 2 rakaat. Itu pun sekiranya kalau kita telah mendirikan solat sunat witir sebelum daripada tidur, yakni selepas daripada tarawih. Kalau tidak, kena pastikan kena solat witir juga sebelum masuknya waktu subuh. Kena ada masa. Susunlah masa bagaimana nak sediakan hidangan tadi tu, supaya kita tidak luput masa yang begitu berharga, kerana 1/3 akhir malam rahmat Allah sangat dekat dengan manusia. Dan itu juga di antara waktu yang dimustajabkan doa. Jadi waktu-waktu macam ni orang munafik dia tak suka, sebab dia tidak sembahyang subuh secara berjemaah. Bila tak sembahyang subuh secara berjemaah, dia tak bangkit awal akhir malam tersebut, maka tak dapatlah ganjaran-ganjaran dan juga fadilat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan orang munafik ini juga, mereka tidak mengaku mereka melakukan kerosakan. Sebab itu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka, mereka ni buat kerosakan ke? Tak, mereka kata kami buat kebaikan. Ni bahkan kita boleh lihat dalam ayat-ayat yang lain sebagaimana pembinaan Masjid Dirar, mereka sanggup bersumpah. Sebab itu hati-hati. Kita sebagai orang Islam ni, kita diperintahkan dalam suatu perkara, bila bercakap, biar bercakap benda yang benar. Bila bersumpah, jangan kita mungkiri. Bila kita diberikan amanah, jangan kita khianati. Sebab itu orang munafik ini yang disebutkan pada ayat yang 11, 12, 13 tu, mereka ni tak mengaku. Yang mana kita kena ingat, yang menentukan baik atau buruk itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ni kadang-kala kita diuji dengan pelbagai ujian, pelbagai kritikan, cercaan, tomahan, yang mungkin kita tidak ada pengaruh atau kuasa dalam nak mendominasi suasana itu, menyebabkan ramai yang terpengaruh dan akhir sekali mencerca dan mencela kita. Tapi kena ingat, hukuman keputusan dia bukan di dunia tapi di akhirat kelak. Orang yang beriman dia akan tenang. Kerana apa? Sebab dia yakin dia ada Allah yang maha adil dan juga maha pelindung, maha memberikan pertolongan. Di dunia Allah Ta'ala sudah menentukan tempat untuk kita diuji, dan sebagai nak menentukan ketulinan keimanan kita, yang mana akhir sekali keputusan hukuman yang akan diperolehi adalah di akhirat. Itu yakinlah. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pasti dan benar, maka kita sebagai orang beriman kena teguhkan. Dan pada ayat-ayat yang lain yang baki tadi itu, Allah Ta'ala banyak memberikan gambaran-gambaran bagaimana sifat orang munafik tadi itu, yang mereka ni di antara maksudnya, kalau nampak cahaya jalan, tak ada cahaya tak jalan. Maksudnya apa? Kalau benda perkara yang menguntungkan nafsu mereka, mereka buat. Kalau tak menguntungkan nafsu mereka, mereka berhenti. Kan? Contohnya, kita semayang 2 rakaat sebelum subuh yang dinamakan solat sunat qabliyah. Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, khairum minad dunya wa ma fiha. Terbaik, benda lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi tak nampak tak? Tak nampak sebab benda melibatkan benda gaib ke akhirat nanti.
tak buat sebab tak nampak. Tapi kalau yang melibatkan benda yang nampak, contohnya apa? Contohnya dia melabur satu projek, dapat duit banyak, maka dia akan cepat. Bukanlah salah pada melabur tu, tapi sifat tadi tu. Pelaburan daripada Allah dia tinggal, dikesampingkan, dia tak yakin. Tapi pelaburan dunia yang dia nampak sekalipun halal, tapi dengan sikap dia mengesampingkan pelaburan tawaran daripada Allah, itu boleh menjerumus sifat kita kepada sebagaimana sifat munafik. Kerana apa? Hanya pergi buat suatu perkara yang menguntungkan mereka saja. Perintah Allah suruh makan benda yang halal lagi tayyibah, tak payah nak ikut. Tapi bila dia sebagai seorang penjual produk dalam negara yang majoritinya pembeli daripada umat Islam, mak tak nak tarik pembeli daripada umat Islam, kuasa pembeli nak kena ada logo halal, maka dia pun submit borang supaya dapat kelulusan mendapat logo halal, maka dia buat. Tapi meyakini halal sesuatu itu tak yakin. Kerana apa? Kerana nak meyakini halal itu dia tak nampak faedah zahir di dunia ni pada pandangan mata dia. Tapi pada logo halal itu dia nampak faedah. Kerana apa? Dia boleh menarik kekuatan pembeli daripada kalangan umat Islam yang majoritinya di negara Malaysia ni. Dia nampak keuntungan di situ. Nampak tak tu sikap yang berbeza di antara orang-orang yang beriman. Apabila datang apa sahaja perintah seruan daripada Allah, maka mereka akan meletakkan keyakinan mustahil Allah Ta'ala akan menzalimi kita. Bahkan Allah Ta'ala adalah Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang dan memberikan akan limpahan kurniaan dia. Tadi itulah sekadar yang kita boleh bincang, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Masih lagi berkenaan dengan kisah munafik, dan itulah ayat 8 bermula 8 sampai 20 berkenaan dengan perangai munafik. Nanti insya-Allah 21 dan sampai yang akan datang ke 30, 10 ayat lagi kita akan bincang perihal yang lain pula, yang mana insya-Allah ada manfaat untuk kita bersama. Jangan lupa 2.30 setiap petang. Kalau terlewat ada urusan, kita akan laksanakan juga 1 hari 10 ayat 29 hari Ramadan. Kita akan dapat khatamkan tadarus dan tadabbur surah Al-Baqarah yang mengandungi sebanyak 286 ayat. Nah, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan memberikan kefahaman pada kita dan kekuatan untuk kita terus beramal. Jangan lupa untuk sebarkan sama-sama video dan pautan ini. Mudah-mudahan kita mendapat pahala kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.